Okey, Lan ataupun Fitri mungkin boleh kongsi konsep dua dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah, sebuah ataupun sesuatu yang tidak pernah saya impikan, tidak pernah terbayang pun, yang akan diajak untuk collaborate bersama, dan inilah orangnya. Ustaz. Ha? Hanya kami di GGV lah. GGV adalah pentas yang mula-mula yang menemukan kita orang. Ya, Gemba Gegar Baganza baru-baru ni. Kenapa Lan pernah Ya, minggu duet saya memang request Lan untuk lagu Hati Emas. Ya. Itulah, dari situ mungkin nampak kita orang punya chemistry kan. Dah boleh peluk-peluk macam ni. Dulu saya tengok dia macam, alamak, mana saya nak duet dengan ustaz-ustaz ni kan. Sekarang kita rasa macam ustaz ni mungkin sukar untuk kita dekati, sebab kadang-kadang kita tahulah kekhilafan kita di mana kan. So rupa-rupanya sebenarnya ustaz-ustaz pun sama juga macam kita. So datangnya idea untuk mengadakan konsert dua dunia ni. yes, itu terlahir daripada saudara Fitri sendirilah. Cerita. Okey, saya sebenarnya memang saya memang target dengan manager saya lah, dengan pengurusan saya. Setiap bulan saya nak buat showcase. Cuma saya nak buat satu konsert besar by region. Means ada utara, pantai timur, selatan dan center lah. Yang mana saya punya impian saya adalah Istana Budaya. Okey. Tertunai atau tidak, kita kena ada impian. Kan? Jadi saya akan usaha ke arah tu. Jadi bila kita sembang-sembang nak ala-ala nak buat showcase, and then USM bagi tempat yang sangat grand, maknanya dewan utama besar kan. So bila dapat kerjasama 100% daripada USM tu, saya cakap dengan saya punya pengurusan, why not kita buat konsert terus kan. Tapi kalau atas kapasiti nama Fitri Haris sahaja, bukanlah kata yalah kita tahulah kita punya strong kat mana, weakness kat mana kan. Jadi cakap kita kena buat satu kelainan. Tapi saya tak nak jadikan tu sebagai satu konsert nasyid kan, lagu-lagu ketuhanan satu mata. So apa kelainan yang orang boleh ni kan. Cakap kita buat dengan Lan solo kan. Sebab apa? Sebab tu nama dia Dua Dunia. Sebab dia adalah dunia muzik yang berbeza. Saya dunia muzik ke arah ketuhanan, Lan ke arah rock. Maksudnya yalah, orang pun boleh nampak benda tu macam mana dia nak gabung. Sebab tu kalau tengok dua dunia tapi satu tujuan. Rock dan nasyid lah. Yes. Rock dan Islamic. rock dia bukan ketuhanan lah. Ketuhanan lah. Rock ketuhanan lah. So adakah malam itu nanti akan menyaksikan Lan nyanyi lagu Islam ketuhanan, Fitri nyanyi lagu rock? Mungkin juga benda tu antara intipati yang patut kita letak, dan orang akan membayangkan benda tu akan berlaku. Tapi bagaimana dan caranya yang macam mana yang akan kita persembahkan tu, malam tu nantilah yang akan kita bagi tahu, tonjolkan nanti. Sebab saya pasti bila orang tengok macam ni, ada juga follow yang akan datang tu akan ada dua side tau. Maksud dua follower, Lam punya follower dan saya punya follower. Jadi dekat situ mungkin orang nak tengok juga kelainan apa yang saya boleh buat, apa yang Lan boleh buat. Dekat situ mungkinlah nanti kita bincang dengan Lan, tengok macam mana. Tiba kan. Ada sesi berduet. Sesi berduet. Sesi berduet insya-Allah. Saya boleh kata kalau tak ada Ramlintang malam tu mesti ada ni. Mesti ada. Kena ada. Sebab benda ni macam satu benda yang perlu ada. Orang akan membayangkan bila dua dunia ni. Ya. Yes. Sebab kita tak nak jadi macam Solo dan macam solo slot saja. Slot saja kan. Itu macam konsert-konsert biasa. Maksudnya mesti ada. Berapa buah lagu dan berapa jam konsert tu? Hampir 2 jam. Dia kita punya estimate time 2 jam lah kan, 2 jam dan melibatkan lebih daripada 10 lagu. Sekarang ni kita punya target 13 lagu. Tapi kita akan bincang tengok macam mana. Dan sebab benda ni berterusan, kita tak nak konsert yang meleweh-leweh, maksudnya menyembah apa khabar awak semua datang naik apa. Kita nak benda yang berkonsep, yang tidak smart, membosankan. yang tidak membosankan. Pemilihan tempat di USM Filipina, kenapa? Adakah untuk sebagai permulaan untuk menarik audiens menuntut ke sana ke? Okey, kenapa saya pilih utara dulu? Satu, kita dapat kerjasama yang sangat-sangat maksudnya kerjasama yang sepenuhnya lah daripada USM dan tempat yang mereka bagi, dan diorang pun sangat bersungguh-sungguh nak kita datang ke sana. Okey, dan kita ambil peluang itulah untuk ke sana. Dan kalau kita tengok konsert-konsert besar ni jarang dilakukan di luar daripada Lembah Kelang. So sebab kita selalu pergi show, so kita tengok macam mana mereka di luar daripada Lembah Kelang ni dahagakan
hiburan-hiburan. Jadi why not kita keluar kan, dengan keluar sikit bajet apa semua, kita samping kita buat konsert tu kita dapat memenuhi impian-impian orang-orang ni. Maksudnya konsert berskala besar. Mungkin ini lokasi pertama, ada lagi lokasi lain selepas ni? Perancangan saya macam tu lah. Sebab saya nak by region, utara Dunia ni ada pada berapa timur. macam tu? Saya InsyaAllah. perancangan macam tu, insyaAllah. Ini antara orang cakap apa, permulaan. Permulaan lah. Permulaan And dan see how mengharapkan lah. satu kejayaan yang baik lah. Tapi tahun depan lah InsyaAllah Tahun depan lah. akan bermula tahun depan. Untuk InsyaAllah. konsert ni ada artis undangan lain tak ataupun you guys berdua je? Okey. Dunia ada arti lain. Dia macam ni. Sebenarnya sejujurnya adalah rakan-rakan artis yang dah merisik kita. Kita tak sempat merisik lagi. Dia dah merisik boleh tak untuk opening ke apa semua, tapi kita Selingan. saya nak buat penapisan sebab yang risik tu daripada side saya. Lan saya tak tahu. So bila side saya ni saya macam Lan mungkin ada kan. Jadi kita tak nak konsert itu, dua dunia itu menjadi satu konsert. This is konsert ketuhanan semata-mata. This is konsert rock semata-mata. Macam mana tanggungjawab saya dan Lan nak make sure kita nak tapis siapa juga yang datang, dan macam mana intipati persembahan tu dia tak Bersesuaian lah. dia tak bias. Maksudnya datang ni macam konsert nasyid, datang macam konsert rock. Macam mana saya nak balancekan konsert dua dunia ini untuk dapat kepuasan untuk semua yang Kita datang. tak nak yang mak rock takut nak datang. Ya. Kita tak nak yang ke arah Islamik takut nak datang tengok ada LAN pula kan. So kita So macam mana itu satu sebenarnya satu tanggungjawab yang besar lah. Macam mana kita nak Macam kita mana nak orang bagi. nak yakinkan mat rock tu datang, orang-orang yang Islamik sikit ni datang. kita akan bagi gadget sikit. Kita akan sikit sementara nak sampai ke konsert yang sebenar. Kita akan bagi tahu hint sikit sedikit demi sikit bagi orang faham lah. Betul. Sebab benda ni kadang-kadang orang hanya pandang dua dunia tu. Okey, Fitri ibarat syurga neraka. Kan? Ibarat macam itulah yang membayangkan. Tapi kita akan membayangkan memberi satu persatu lah. Clue demi clue khas untuk konsert ni nanti. Itu kita punya. Konsert langsung. Yes. Marketing strategi. Dah dijual. Tiket dah dijual lah. Kita baru semalam post Semalam. kita ada harga dia. Tiket 20, 30, 50 murah. Murah Tiket mungkin boleh share sikit Fitri. Adakah ia sebab target korang adalah pelajar atau bagaimana? Itu istimewa untuk student lah. Itu dia ada harga student. Kalau yang paling mahal 150 lah mana kita bagi kan. Sebab tiket dia orang beli ni untuk sebab kita cakap permulaan. Kita tengok feedback macam mana. And then kalau okey apa benda semua, sebab tu impian saya kita pergi kepada Istana Beraya. And then kita akan go for mungkin harga tiket yang bersesuaian lah dengan effort kita kan. Tapi untuk permulaan ni salam perkenalan kan. Kita salam perkenalan ni faham-faham lah kan. Tapi target orang adakah student? Dia ada harga student dan juga kita sebenarnya target juga orang luar. Jadi student dapat harga lain. Student Dia ada package RM5. tak. Ni dah 20. 20. Kita RM20. Student Student RM20. Kita RM20. Day one tu boleh menempatkan berapa orang dalam satu rumah? Maximum max 2,000. 2,000. Apa kita target 1,500 ke 2,000 lah pasal dia ada atas bawah kan. Dan kita susun pun ikut package. Ikut Yang package diberikan lah. tiket lah yang depan. Berdasarkan experience Fitri buat konsert sebelum ni kan, Ya. dengan kumpulan UNIC. sebelum ni, sambutannya menggalakkan. So expectation untuk bila dengan LAN sendiri juga. Saya tak kisahlah saya buat konsert dengan siapa, saya seorang ke, saya dengan saya punya group lama ke, dengan LAN ke, saya mesti expect Dewan tu nak kena penuh. Kan? Dewan tu nak penuh. Sebab penonton ni penting untuk bagi energi kat kita. Kalau 14 orang aja datang, kita pun macam sedih lah kan. Tapi tetap kena je. Tetapi tetap juga sebab saya pernah buat persembahan tak sampai 10 orang kan. So saya mengharapkan macam pengalaman saya secara langsung terlibat dalam konsert Rio NIC sebelum ni. And then semalam pun ada konsert besar-besaran. Biasanya yang datang dalam dewan tu mesti lebih daripada 1,000 orang kan. Masa sebelum ni saya pernah organize tak ingat 2015 2016 tu 3,000 di USIM kan, penuh satu dewan kan. Jadi saya rasa saya gabungan saya dengan LAN ni saya yakin boleh menarik orang sebab benda ni satu kelainan lah. Katanya sebahagian daripada jualan tiket nak diberikan, nak disumbang kepada Ya. amal. Betul. Okey, tentang badan amal ni yang sekarang ni yang confirm Kelapam. InsyaAllah. Kelapam. Kelapam tu Persatuan Anak-anak Sumbing. Memandangkan saya ada anak yang sumbing dan saya dekat dengan dorang, so saya rasa
kalau kita nak membantu, kita lebih bagus, lebih elok kita bantu yang berdekatan dengan kita. So itu antara yang terpilih buat masa ni lah. Kelapam tu persatuan dia. Dan saya Kelapam, CLAPAM, Cleft Lip and Palate Malaysia. CLAPAM, Kelapam. Maksudnya berapa persen ke situ ataupun macam mana? Persen kita tak ni lagi Tak kita decide akan lagi, berikan bergantung pada penjualan tiket, insyaallah. Tapi itu yang pastinya kita akan berikan lah, sebab kita akan tunaikan apa janji-janji kita lah. Kita sharing lah sebenarnya. Betul. Entry tiket paling tinggi tadi harga berapa? RM150. Package Hati Emas nama dia. Oh. Emas tu nanti akan ada sesi meet and greet. Dia ada meet and greet. Dia special lah. Dia akan Meet and dapat greet, poster, t-shirt, planner. Dia ada dapat jugalah beberapa. merchandise lah, banyak merchandise. Package Hati Emas. Okey, tadi dalam sesi saya tulis mencari titik persamaan. Memandangkan dua genre yang berbeza, mencari titik persamaan itu adakah dari segi penjualan tiket untuk disumbangkan kepada badan-badan yang tertentu? Betul, sebab tu dia punya istilah dia konsep dua dunia, satu tujuan. Maksudnya menjadi satu kesamaan. Satu tujuan ni bermaksud dua dunia muzik yang berbeza, tapi tujuan kita sama, Ke arah muzik yang itu sama. ke arah yang maksudnya kita menderma ke arah ataupun memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Tidaklah keuntungan semata-mata. Ya, bukanlah kita tapau habis-habis semua. Tak. Macam mana ada bahagian terpilih macam ada mana-mana yang awak target ke? Saya ada, sebab sebenarnya saya ada bekerjasama dengan Yayasan Kanser dan juga OKU kan. Saya nak berbincang lanjut. Saya tak boleh nak bagi tahu sekarang ni sebab benda tu masih dalam proses perbincangan. So dari masa ke semasa biasanya saya akan update lah di social media dan sebagainya. Okey Fitri, sekiranya lah konsep ini berjaya lain kira sekiranya kurang dapat sambutannya, mungkin akan diteruskan niat untuk tour itu ke macam mana? Saya punya perancangan saya akan teruskan kan, tapi mungkin dari segi konsep, dari segi skala mungkin kita boleh cerita dari sudut skala. Kalau kita nampak benda ni nauzubillah lah kalau tak ada sambutan ke apa semua kan. Jadi mungkin saya akan buat juga tapi skala yang lebih kecil. Lokasi yang kecil lah. Tapi saya akan teruskan sebab memang saya akan pergi by region. Akan pergi universiti? Saya akan cuba cari tempat-tempat yang bersesuaian lah, yang mana orang bagi kerjasama. Kapasiti di USF tu nanti boleh menempatkan berapa ramai? 1,500, maksimum 2,000. Fitri dah pernah buat show kat sana kan sebelum ni? Dah. So sambutan okey lah. Okey. So kalau Fitri pergi okey lah. Saya okey je. So sambutan so okey. InsyaAllah. Cuma mungkin adalah orang kata tiket macam student kan. Student sekarang ni kan adalah kata Duit ni dah murah dah. tapi kena faham kalau Lembah Kelang tu mungkin orang akan cakap orang cakap murah. Tapi dia kata pergi dekat luar, kita kena faham satu budaya yang mana diorang akan kata benda tu satu benda yang mahal. So apa benda yang boleh kita bagi? That's why marketing ni kita akan berperingkat. Macam Lan cakap tadi, kita akan bawa video. Kenapa kamu kena beli? Kenapa harga dia macam ni? Kan kita akan sumbang. Kenapa pula macam ni? Kenapa 100.5? Apa beza 100 dengan RM20? So kita akan benda tu berperingkat bagi tahu, nak memahamkan. Kita tak boleh bagi sekelepuk info. Yes. Jadi kalau orang Terkejut. tak dapat, orang terkejut. Penerimaan tu mengejut sikit. Mungkin Abdullah atau kita boleh sharekan ini rancangan buat konsert ni, dia ada idea dia dan kenapa tarik 1 Disember tu. Rasanya kalau betul-betul bercerita lama. Cuma yang betul-betul serius rasanya seminggu 2 minggu lepas. Seminggu lepas. Yang betul-betul serius. Macam pergi jumpa Lan untuk borak ke Seminggu pasal. lepas tu lokasi sudah ada lah. Lokasi dah ada. Saya dah dapatkan semua location, saya dah dapatkan semua dah. Kan? Cuma saya cakap okey, apa konsep kita? Kan? Rather than sebab sebenarnya saya baru buat showcase di Unicell. Saya test paket, saya buat tu kat Ulu sana, Bestari Jaya. Nak tengok orang luar sanggup tak datang. Packs tak ramai, dalam 200 packs je. Sekali yang student pula cuti tu semua, so penuh. Maknanya orang luar sanggup datang ke hujung tu, ke Bestari Jaya, Pantai Berjuntai tu kan. So daripada situlah saya ada semangat lah untuk meneruskan. Bila tu Fitri? Bila Rasa baru lagi. Tu saya seorang. 2 minggu sebelum kita jumpa. Adalah sesi-sesi bergambar dengan piala Gemar Gegar Ganzala. Apa sih? Bila tu yang awak buat? Bulan lepas ke? Sekejap, saya tak ingat. Yo. Yang showcase saya tu berapa bulan? Unicell tu. Unicell.
Ah, 20 hari bulan Oktober. Yalah, seminggu 2 minggu juga kan sebelum itu tu. konversi idea nak buat konsert ni Ya, yang lebih besar lah. betul. Sebab saya pernah buat showcase juga di USIM semualah. So okey lah, sambutan okey, baik walaupun student cuti ke apa semua. Sebab tu saya cakap bukanlah kita target student semata, tapi kita meraihkanlah student, kita faham kan. So tiket dia Sendiri ini konsep pertama yang skala besar macam ni. betul. Ini konsep pertama lah untuk secara solo dan bersama Lan solo. Kita orang pun dua-dua daripada solo. Dah keluar pada kumpulan Dah keluar. Awak dah keluar dah? Saya tak keluar, dikeluarkan. Lebih kurang lah. Mungkin ada lagu yang mungkin kalau daripada yalah kalau korang boleh bertukar-tukar idea lagu nanti kan, mungkin ada lagu yang nak nyanyikan daripada Fitri ni apa? Itulah lagu dia yang saya nak nyanyikan. Kau tahu ke lagu aku lah? Lagu hebat dia daripada zaman bersama dengan kumpulan dia. Lagu apa? Kau nak nyanyi? Kau nak aku nyanyi lagu apa? Okey, jap. Aku nampak muka kau macam tak ingat tu. Kau nak aku bantu, okey? Lagu apa Lan? Lagu baru memang aku tak ingat lah. Lagu Baru lama kan lah, keluar. lagu lama. Masa UNIC lah. Lagu ni UNIC kau tahu hanya Tuhan yang tahu tak? Aku ada baru kan. Di hati ini Hanya Tuhan yang tahu. Oh, dia nak yang lagu tu. tu. Okey, balik Saya- dia hafal. Memang saya ada buat baru lagu tu. Version saya lah Fitri Oh, 2018. arrangement music semua baru. Fitri lagu lain kau nak nyanyi? Okey, saya nak bagi tahu Lan mungkin tak tahu. Saya tak pernah cerita dengan dia. Saya ni relax je. Kenapa saya ajak Lan? Saya ni sebenarnya memang peminat dia. Alamak. Kita orang pernah satu pentas dulu masa UNIC dan juga Crystal. Mungkin dia tak ingat. Saya ingat lagi duduk backstage apa semua kan. Saya rasa lama 2002 2003. Oh, action gila awak ni. Tak adalah, dia style dia lah. Mungkin macam dia cakap lah, mungkin ada gap, dia pun segan nak ni, kita pun macam ni kan. So lama dah saya tak ingat masa tu kan. Dia pun dengan kawan baik dia, Rudy apa semua ada kan. So saya memang follow dia. Kalau saya menyanyi kat rumah ke benda semua, lagu Seragam Hitam ke, lagu ni Sebab Belalang ke, Delilah ke, saya memang saya memang suka. Sebab saya sebenarnya vokal saya ni bukan dilatih dengan nasyid. Saya ni vokal saya ni saya membesar dengan lagu-lagu macam Lan, macam Slam, Exist. Saya suka lagu-lagu yang macam tu. Saya minat yang terpendam. Sebab tu bila dapat JGV, dapat tugasan-tugasan lagu macam tu, saya seronok. Kan? Bukan nasyid semata lah. Peminat Fitri akan menyaksikan Fitri rock untuk konsert dua dunia. Ya, tengok rock Taranum boleh datang. Kan? Tampak saya tak nak. Sebab saya boleh nyanyi macam mana Lan nyanyi, tapi saya nak bila saya nyanyi tu, saya nyanyi lagu Lan tapi cara saya. Itu yang paling penting lah. Sebab Yes. kita kalau boleh nak tunjulkan sesuatu yang berbeza. Betul. Kalau Fitri nyanyi dengan cara Lan, sudah jadi baik orang tengok Lan, ibarat macam itu. Kalau saya menyanyi dengan cara Fitri, baik orang tengok Fitri. So sesuatu kelainan dia, inilah dua dunia. Fitri, adakah dengan kelainan dan dengan dua genre berbeza ni akan mengikis perspektif masyarakat yang rock dan nasyid boleh bersatu di atas pentas? Sorry? Sekali lagi boleh? Mengikis persepsi orang yang mana rock dan nasyid ni tak boleh bertemu sebenarnya kat pentas. Itu penting. dia punya outcome lah sebenarnya. Outcome ni is dia punya kita benda yang tak pasti, uncertainty lah. But mungkin ini jadi satu titik permulaan. Maknanya kelainan orang tak pernah buat. Nasyid, maknanya lagu-lagu penyanyi lagu ketuhanan yang terkenal lagu ketuhanan. Lepas tu menang pula Gema Gegar Vaganza tu title yang mana memang lagu ketuhanan, Gema kan. So Lan pula Gegar Vaganza, contohlah kan. Nombor 3 je. Tak apalah, boleh lah kan. Dapat tanah. Lepas tu bergabung tu mungkin lepas ini ada orang yang berani pula nak buat. Contohnya lah kan. Jadi kita mulakan langkah. Sebab memulakan, permulaan tu yang payah. Orang tak berani lah, orang takut perception lah, orang apalah. Sebab kalau tanya saya, okey je, tak ada masalah pun. Sebab tu dua dunia muzik satu tujuan. Muzik kita bagi benda yang sama. Atau ada tak untuk konsert nanti akan ada satu single khas korang berdua, Single duet. single duet. Itu pun saya dah cuba utarakan pada dia. Mm-mm. Dan insyaAllah kalau benda ni kita berperingkat. Cadangan, impian tu mesti kita kena ada. Dan insyaAllah kalau benda ni berjaya, part by part kita akan usahakanlah. Mana tahu lagu dua dunia juga ke, kan? Macam Menarik, mana Alan? jadi dia? Bila of course minat nak tengok sesuatu yang berbeza kan kat konsert ni nanti. Yes. Tak apa. Saya sangat berminat bila Fitri ajak saya dengan cara untuk berkongsi pentas dalam satu pentas yang agak besar, dan saya rasa saya terus menerima pelawaan itu sebab saya rasa sesuatu yang lain.
Saya kalau boleh nak mengadakan sesuatu benda macam ini, saya nak muncul dengan sesuatu benda yang sangat berbeza. Saya tak nak macam-macam sebelum ni orang akan nampak okay, Lan is rock sahaja, dia akan duduk dalam satu kelompok itu sahaja. So saya nak mengubah persepsi orang jugalah, yang rockers pun boleh bersama-sama dengan event ini, event itu. So bila Fitri Haris mempelawa saya, mengajak saya bersama-sama, saya dengan rasa bangganya terus bersetuju. Tanpa fikir panjang lah. Maksudnya kita fikirkan tujuan kita untuk bawa ke arah yang mana. Kan? Betul Fitri? Betul tu Lan. Lan, macam nak tanya, macam Fitri pun dah bukan dengan unik kan. Lan pun bukan dengan Crystal semua. Ni pula konsert kan. Boleh ke bawa lagu daripada dulu semua tu? Sekarang ni alhamdulillah tiada apa-apa halangan lah dengan lagu, sebab lagu-lagu semua hasil ciptaan Sipolan dan hak cipta pula Sipolan dan Sipolan. Tiada kena-mengena dengan yang tidak sepatutnya lah. Oh, saya okey je. Saya Di hati saya ini. baru malam tadi show dengan dia orang semua kan, satu bantal. So okey je, dia nyanyi lagu UNSC, saya pun nyanyi juga lagu UNSC. Yang dia orang tak menyanyi lah. Jadi pada saya tak ada masalah apa-apa Kita pun. anggap benda ni kita sama-sama dalam industri dan kita bersaing secara sihat lah. Yep. Kita tak nak lah yang negatif-negatif, sembuh-sembuh, Negatif. tiup-tiup jauh ni. Tak mau lah. Online Move on Move on lah. Move Jangan sampai jangan satu perkara-perkara yang tak bagus lah. Contohnya, jangan kau dah ni, kau jangan buat lagu ni, jangan buat lagu ni. Benda-benda ni yang yang kata orang boleh merosakkan industri lah. Sebab benda-benda yang industri kita bukan besar mana nak buat macam tu kan. So far tak ada masalah. UNSC tak ada bagi karangan, Crystal pun tak ada bagi karangan. InsyaAllah. Kami boleh je nyanyi lagu UNSC. So malam tu mungkin saya pun ada juga bawa lagu-lagu yang untuk membuai kenangan kan. Sebab mungkin ada peminat lain yang tak kenal siapa lah Fitri Haris tu. Hey, Jadi mungkin gila, dengan juara. lagu tu, dengan lagu orang kenal. Kan? Dengan lagu orang kenal, so why not? Tapi masa tu tak ada ni lagi. Ya? Kau pun tak ada ni lagi kan. Tak ada apa. Pingkung. Perkembangan solo pula. Perkembangan solo. Silakan Fitri solo. Solo. Career solo. Okey, saya ni yang betul-betul saya rasa saya ni penyanyi solo lepas yang program JJB itulah. Kita ni bak kata term-term sekarang ni apa? Saya ni sebab saya sibuk belajar. Kan dulu hari tu saya kat UK berapa tahun? 3 tahun setengah kan. So nak menyiapkan saya punya PhD tu pun sekarang tengah final stage kan, sebab saya dah Viva hari tu tapi need to reviva again. So ujian untuk saya lah kan. So saya kena buat correction and then bulan 1 ni saya submit. So saya sibuk dengan belajar. So saya betul-betul start bulan 4 tu, lepas menang tu saya non-stop program. Kan saya rasa macam culture shock juga sebenarnya, macam program tak berhenti, banyak sangat program apa semua, sampai cakap boleh tak minta kurang sikit. Sebab saya pun pensyarah di UUM. Jadi kekangan masa lagi kan. Cuma mungkin kelebihan buat saya ni sebab saya pensyarah dalam bidang creative industry, musicology, Islamic music. So boleh susun lah kan. Dan dalam masa kesibukan tu pun ada juga lagu baru. Maknanya saya dah barukan lagu Hanya Tuhan Yang Tahu tadi tu 2018 punya version. And then ada juga lagu baru saya keluarkan hasil ciptaan Encik Mimpi, Wahai Kekasihku, baru sebulan di YouTube. Dan akan datang ni bulan 12 ni, bulan depan insya-Allah lagu baru saya juga. Sebab sebenarnya saya janji dengan peminat lepas saya menang tu 4 lagu tahun ni kan. So bulan depan ni saya akan keluar lagu baru, dah siap dah semua, tinggal nak mixing mastering. Dah, saya lagu Awi Rafael. Lagu Untuk Selamanya, Untukmu Selamanya. Untukmu Selamanya. It's very rock. Very rock style Awi punya, tapi saya dia lain lah, dia lain, dia punya mood dia tu lain. Sebab kena dengan jiwa saya dan cara nyanyian saya. Patut kau panggil sekarang ni. Ya. Menyerap. Fitri tadi kata lecturer dekat mana? UUM, Universiti Utara Malaysia. Sana ke sini? Sana dan sini. Sini bila sebulan sekali kan ada kelas artis tu, Fatah Amin, Tomok semua tu. Itulah student saya lah tu. Apa? Pekin semua tu. Saya bukan pensyarah mana-mana. Dah lah. Okey, saya selepas single pertama bulan 4 yang lepas, insya-Allah sebelum akhir tahun ni saya akan tampil dengan single kedua yang berkonsepkan retro sedikit. Dan juga sebenarnya saya ada perancangan showcase juga this year, tapi beberapa kekangan masa dan jadual yang padat dengan aktiviti bersama dengan family lagi. So benda-benda macam tu membawa saya ke tahun hadapan. Maksudnya insya-Allah pada bulan 3 saya juga ada showcase solo.
Itu antara yang besar-besar yang saya boleh ceritakan lah. Dan selain daripada itu, saya memang terlibat dengan aktiviti persembahan pentas lah. Single kedua. Tajuk dia Twist Abang Sayang. Nampak? Bila keluar insyaAllah sebelum akhir tahun ni. Twist Abang Sayang. Tahun ni lah maknanya. Dia retro sikit. Berkemungkinan tak akan dinyanyikan pada konsert ni lagu-lagu solo korang yang baru tu? Yang single yang pertama solo tu saya akan bawakan juga ke konsert ni nanti. Dan single yang kedua ni kita tengok pada perancangan saya dengan pihak distributor lah macam mana. Kalau sempat saya akan bawakan juga sekali lah, InsyaAllah. Pencipta lagu saya sendiri.